Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi kita pada malam yang penuh barakah ni dalam siri pengajian hikmah dalam kehidupan, dalam kajian hakikat kehidupan. Alhamdulillah, Allah istiqomahkan kita, Allah berikan kita amalan untuk mengisi malam-malam kita dengan majlis ilmu, majlis zikrullah. Mohon Allah kekalkan kita dengan kekuatan daya dan usaha insya-Allah. Baik, jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah bantu sebarkan balik ya. Live kita tadi kena ban, kena block kerana guna suara saya sendiri. Tu masalah UMG block. Ni untuk makluman jelah. Tadi kan ada video intro kan, first live tadi ada video intro tu, suara sendiri diklaim oleh UMG World, Universal Music. Diklaim suara tu property mereka. Sedangkan kita yang bercakap sendiri, yang voice over tu sendiri, Masya Allah, bermaksud suara ni bertaraf internasional lah. Alhamdulillah. Itu kena ban, kita terpaksa relive balik. Alhamdulillah, apa pun tak ada gangguan-gangguan yang major lah. Itu technical minor saja, technical error minor saja. Yang major error tu bila kita yang terganggu untuk hadir kuliah lah. Tu major error lah. Ada je halangan, malas lah, dah lemah lah, dah macam-macam halangan lah. Dah biasa dengar lah. Itu major error lah. Kalau setakat technical error boleh dimaafkan lagi. Tapi kalau major error, habis. Dia kena ingat, sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Amalan ni bila kita dah start, dia tak boleh berhenti sebenarnya. Kalau berhenti, something wrong somewhere. Sebab tu, bila dah commit ni, Allah Akbar, memang tak boleh berhenti. Macam saya sendiri. Nik Yusra, tak ada kena-mengena pun tak apa, it's okay. Tak ada jadi isu pun. Saya nak bagi tahu je kenapa kena relax baik tadi. Sebab dia kena ban. Pertamanya, khabar baiknya suara saya taraf internasional lah. Itu khabar baiknya. Khabar buruknya, suara sendiri tak boleh pakai. Itu dia. Baik. Jadi berbalik pada tadi, amalan ni bila kita dah mula commit ni, hati-hati tuan-tuan. Sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata, sahabat bertanya, bagi satu nasihat yang mana kalau dah nasihat tak perlu tanya siapa-siapa lagi. Nabi kata apa? Amantu billah summastaqim. Beriman kepada Allah dan istiqamah. Saya diberi ujian untuk istiqamah dalam menyampaikan ilmu. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Bahan nak mengajar ni penuh atas meja ni, kitab, kajian. Tapi bukan semudah itu nak menyampaikan. Sebab kadang-kadang bermain dengan cuaca diri. Halangan demi halangan tu sedia menanti.
sama ada nak teruskan atau berhenti. Dia kena ada satu azam yang jelas. Apatah lagi yang lebih jelas itu ganjaran pahala yang menanti. Itu bagi saya lah. Sebab tu saya katakan saya tak perlukan yang mendengar ni mendengar. Sebab bagi saya ialah bahagian saya dalam menyampaikan ilmu ini, tanggungjawab. Dan sekiranya Allah terima amalan ini, adalah amalan yang Allah akan catat sebagai amal yang baik. Berjihad di jalan Allah Ta'ala, mengajak da'a ila Allah. Orang dengar tak dengar, malas tak malas, skip ke apa ke, itu bahagi bahasa mudah ni. Bahasa orang Perak kata komonya pasal. Tu bagi kita bukan nak cari pengaruh, bukan cari follower. Tak ada kena-mengena. Sebab tu kita punya page pun tak ada pakai ad ke nak tambah buat blaster ke booster ke, tak ada. Dia macam tu lah. Kalau share, kalau tak share lah. Dia tak ada nak pakai booster add-on, blast ke, biar ramai, tak ada. Dia panggil apa? Organic growth. Dia panggil. Dia naik gitu. Kalau dia lemah lah. Dia macam tu lah. Ini kalau setakat hari ni, Alhamdulillah lah. Baik. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bergerak begitu. Jadi tak perlu kan, bukan kata kita kena sebar luas, tak kena pakai itu biar ramai lagi tahu ke apa. Tak. Kita tak perlukan pendengar. Pendengar yang perlukan majlis ilmu. Sebab setiap orang perlukan ada inisiatif masing-masing untuk mendapatkan pahala masing-masing. Bagi anda yang mengikuti pengajian, itu ujian untuk anda untuk mendengar majlis ilmu pula. Masing-masing mempertahankan majlis ilmu, bukan senang. Sebab ni jihad besar. Duduk dalam majlis ilmu ada satu jihad besar. Iblis sangat tidak suka. Jadi bila kita boleh Allah bagi istiqomah setiap malam tanpa gagal, itu satu kejayaan yang besar. Syukur alhamdulillah kepada siapa yang istiqomah dan yang istiqomah mendengar walaupun ulangan. Syukur alhamdulillah. Dan teruskanlah berdoa pada Allah supaya Allah berikan kekuatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Bantu bagi sebar balik kat kawan-kawan tadi yang mana tengah live tadi terhilang. Bantu sebarkan. Dan dia memang tak ada, kita tak pakai apa-apa. Even yang Allah takdirkan ada star-star tu pun bukan kita subscribe ke apa, tak ada. Itu diberikan. Masya Allah. Ada yang bagi itu sebenarnya untuk diri anda sendiri pun, sebab anda menuntut ilmu, supaya apa saja harta yang anda gunakan untuk menuntut ilmu ni berbalik pada diri sendiri balik. Harta, masa, tenaga balik pada diri anda lah. Sebab itu kita ada platform penuntut ilmu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Nur Aziah Makcu, baik nanti saya kupas. Dan saya dah pernah sentuh hal tu panjang lebar dah dalam pengajian saya tentang anxiety ni. Dia panggil tertekan, terbeban, sempit, perasaan terhimpit oleh kebendaan. Itu je lah. Dia kalau tak ada terhimpit, tertekan, dia tak ada isu sebenarnya. Dia memang ada kaitan dengan agama. Sangat berkait rapat. Sebab kalau tidak dirawat dengan baik, dia akan pergi pada kerosakan. Orang kata orang agama tak kena anxiety. Itu orang yang tak mengamalkan agama. Walaupun nampak macam beragama. Dia beramal tapi tidak berpahala. Ini pun lagi saya kupas juga matematik pahala. Soalan tadi ada. Ada orang dia claim saya dah beramal. Saya baca surah Al-Hadid Ustaz, saya setiap malam. Lepas tu setiap hari saya baca maksurat pagi petang. Saya zikir. Saya anxiety juga. Saya nak jawab satu benda. Kemungkinan anda baca tapi tak ada pahala. Sebab pahala menghilangkan tekanan. Pahala menghilangkan tertekan tadi. Pahala memberikan ketenangan. Tekanan ada, tertekan tiada. Cabaran ada, tercabar tiada. Bebanan ada, terbeban tiada. Sebab apa terbeban tiada? Sebab apa tertekan tiada? Sebab pahala ada. Jadi jangan perasan beramal banyak. Kadang-kadang orang list, saya beramal lagi tu, beramal ni, saya tetap kena. Maksudnya apa? Pahala kemungkinan tiada. Amal nampak macam ada. Jadi hati-hati. Betul pahala dia ada, insya-Allah dia akan menghalang daripada berlakunya tadi, anxiety semua tu.
Ada orang dia klaim begitu. Nampak perbuatan Islam. Tapi tidak beriman. Dia tidak boleh jadi kayu ukur. Ada orang kata, dia ni di makam yang tinggi. Makam tinggi itu iman. Ada perbuatan saja Islam. Tapi imannya masih kelam. Baik. Jadi insyaAllah sebelum saya kupas lanjut panjang lagi, mari kita lazimi dengan bacaan surah Al-Hadid. Niatkan bacaan surah Hadid ini sebagai pertama ridha Allah. Allah suruh Nabi baca dan kita nakkan ganjaran pahalanya. Daripada hasil pahala itu, insyaAllah ada hajat-hajat yang kita boleh minta kepada Allah. Antaranya adalah kekuatan hati. Allah akan cabut keraguan. Antaranya adalah pelindung daripada fitnah-fitnah yang boleh mengganggu diri. Antaranya adalah kita boleh mendapat satu keyakinan yang berterusan. Baca surah Al-Hadid ni, insyaAllah. Bagaimana pula beramal tak ada pahala? Macam saya cakap dah, beramal tak ada pahala, sia-sia lah. Sebab tu Nabi kata ada orang yang muflis. Macam orang bekerja tak ada gaji lah. Itulah dia. Kerja siang malam pergi petang, gaji tak ada. Macam tu lah. Beramal penat-penat, pahala tak ada. Dia bukan beribadat, jadi adat je lah. Sebab tu kena jaga pahala, bukan jaga pahala, bermaksud kena jaga amal. Macam puasa lah. Jaga pahala puasa. Ada orang puasa, niat pagi sampai petang. Dan sekali, apa pun tak dapat. Nampak? Okey. Baik, insyaAllah sebelum saya panjang lagi perbincangan ini, mari kita sama-sama baca surah Al-Hadid. InsyaAllah kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya sudah bacaan surah Al-Hadid sebentar tadi. Mudah-mudahan kita mendapat fadilat daripada bacaan surah Al-Hadid tersebut. Kita lazimi di setiap malam sebelum tidur kita baca. Nabi baca sebelum tidur, ada riwayat mengatakan surah Al-Musabbihat. Pahalanya ayat yang ketiga, huwal awwal wal akhir wal zahir, itu lebih baik daripada 1000 ayat. Masya Allah, lebih baik daripada 1000 ayat. Baik, jadi senang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Khair. Menyambung pengajian kita pada malamnya penuh barakah ni, senang jemaah yang memuliakan Allah SWT.
Kita masih menyentuh, membincangkan tentang kesan dosa dan pahala. Malam ni kita nak sentuh tentang matematik dosa dan pahala. Ada matematik dia, ada kira-kira dia tuan-tuan. Ada kira-kira dosa pahala dia. Baik. Dia dosa pahala ni, kita kena perhalusi dosa pahala ni. Ada kira-kira dia. Okey, baik. Kita tengok paparan dulu. InsyaAllah. Kalau kita lihat, dalam konteks pahala, walaupun dia tidak zahir, walaupun ianya ghaib, tetapi ianya masih lagi dalam ada tamsil ataupun sebagai gambaran dalam konteks perumpamaan terhadap cara atau bilangan yang kita peroleh daripada dosa atau pahala. Dia ada kaedah dia. Walaupun dia tak nampak, tetapi ada kaedah dia, tuan-tuan. Jadi jangan kita ambil mudah dia pukul kata gitu. Baik, pukul kata maksudnya kita tahu ada pahala tapi kita tak tahu macam mana kaedah dia. Kaedah kiraan dia. Ada kiraan dia, matematik dia, tuan-tuan. Baik. Macam mana kita nak tahu kaedah kiraan ini? Maka mestilah berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi, sebelum kita cerita tentang kiraan ataupun matematik, kiraan bagi dosa atau pahala. Baik. Jadi kiraan dia, tuan-tuan. Pertama, kalau kita lihat, kita faham secara umumnya, dosa dan pahala ni ada kiraan, tetapi bukanlah sampai kita berkira-kira. Ini hati-hati. Dosa pahala ada kiraan, tetapi bukanlah sampai kita jadi berkira-kira. Itu salah. Jadi berkira-kira. Teragak-agak nak buat baik ni. Apa aku dapat? Itu pun salah. Dia ada kiraan. Tapi bukanlah sehingga kita jadi orang yang berkira-kira. Itu dia. Itu kena faham. Yang kedua, kalau kita lihat, dosa pahala ni, ianya boleh ada pada amalan. Maksud apa? Dosa pahala ni, kita sangka, ni yang bahaya ni, kita sangka dapat pahala. Tetapi rupanya dapat dosa. Jadi makna kata apa? Kiraan itu hati-hati. Dia boleh duduk dalam dua-dua keadaan. Dia boleh duduk amalan ni, katalah amalan ni amalan yang berbentuk akhirat. Seperti solat contoh. Baik. Solat ni memang sama dengan pahala. Dapat pahala lah solat. Meninggalkan solat yang fardu itu dosa. Meninggalkan.
Bukannya nak meninggalkan. Baik, tetapi jangan terkejut. Solat boleh buat dosa. Tu maksudnya dosa pahala ni dia boleh duduk pada amalan. Kita solat tapi buat dosa. Hati-hati. Sebab itu yang nak ditekankan di sini, bukanlah pergi kepada amalan yang banyak. Bukan. Tetapi amalan yang berkualiti. Okey, kalau kita lihat, kenapa amalan nak berkualiti? Kenapa tak kira yang banyak? Sebab yang berkualiti saja yang dikira oleh Allah. Maka hasil yang berkualiti ini akan dapat ganjaran pahala. Apa-apa mesti buat cerita pahala dulu. Kemudian bila dah selesai buat pahala ni, barulah pergi kepada syurga sebenarnya. Dia bukan lagi dia berpahala kemudian berkira-kira. Bukan. Dia pahala je, syurga. Dia berfikir dia begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Khair. Baik, maksudnya amalan yang berkualiti, bukan amalan yang banyak, tetapi amalan yang berkualiti. Baik, persoalan di sini ni, persoalan kedua tentang dosa pahala ni. Persoalannya, bagaimana nak dapat berkualiti? Maka, kena beramal, kena amal balik, berkali-kali. Tu berkali-kali tu. Berterusan. Jadi berkali-kali berterusan, secara tak langsung, amalan tadi, apatah lagi, mestilah dimulai dengan ilmu tu dah pasti. Amalan berkali-kali, amalan yang berterusan, nampak? Maka, dia akan menghasilkan pahala. Kena faham. Sebab apa menghasilkan pahala? Sebab berkali-kali ni sehinggalah berkualiti. Berkali-kali ni sehinggalah terbinanya kualiti. Atau dalam bahasa kajian ataupun dalam bahasa penggunaan istilah agamanya, ikhlas. Dia tidak boleh buat sekali. Sebab tu amalan ni dia tidak boleh sekali. Sebab kita ni makam kuali. Itu je lah. Makam kuali tak boleh buat sekali. Makam kuali kena berkali-kali. Bukan banyak amal ya. Sebagai contoh, solat. Solat ni rasanya dah. Kalau satu hari kali 5 kali. Satu hari 5 waktu. Katalah tanpa sedar insya-Allah tak pernah tinggal. Katalah dah ada 30 tahun. Solat baliklah. Maknanya 30 tahun dia solat. Kalaulah satu hari darab dengan 5 waktu, darab dengan satu hari, lepas tu satu bulan, 30 hari, berapa dah tu? Puluh ribu dah ni. Nampak? Kalau kita kira ni, mentang-mentang malam cerita matematik, kita kira. Satu hari 5 waktu. Sebulan kali dengan, katalah 30. 150 kali. 150 kali sebulan. Kali dengan 12. 150 kali solat sebulan. 5 sebab 5 waktu kan. Kali dengan 30 hari katalah. Berapa tu? 4,500 kali. Banyak tuan-tuan. Tak kira malam ni nak bagi matematik. Ya betul. 1 kali 300. 365 setahun. Okey. 365 kali dengan 1 hari 5 lah. Berapa? Betul? Satu hari 5 kali 30.
Dia boleh rasa berpahala tidak? Ni kita nak bincang ni. Macam mana kesan dia? Kita kena tahu tu konsep dia. 30 tahun kali 30. Berapa? Kali. Tu dia. 54,000 waktu. Kalau 30 tahun lah jaga solat. Kalau 30 tahun jaga solat bersama dengan 5 waktu, 54,750 waktu. Okay, soalan. Setelah 54,750 kali solat ni, di manakah rasa kita ni dah solat? Lepas tu dah ada pahala lah kan? Nah, sebab tu kata, solat banyak kali, bukan banyak solat. Aku dah solat banyak dah, kalau macam tu dah, terror dah. Tak bermakna anda ada 54,750 waktu. Tak boleh kata depan Allah, aku dah banyak kali solat. Sebab yang nak dicari itu adalah yang berkualiti. Jadi yang berkualiti itulah nak kena berkali-kali. Kena 54,750 kali baru silap bulan. Tak tahulah yang keberapa jadi yang berkualiti itu. Wallahualam. Sebab tu Nabi kata tak boleh berhenti. Baik, sekarang ni kalaulah dinisbahkan banyak solat itu banyak pahala, confirm banyak amal dah. Saya dah banyak solat dah. Tidak. Ini belum lagi yang main-main tergesa-gesa lah, tercicir lagi apa ni. Ini yang perfect ni. Ini yang 5 waktu tak tinggal tuan-tuan. So kita ada 54,750 waktu yang kita dah buat 30 tahun. Kita nak cerita apa ni? Amalan yang berkualiti. Bermaksud berkali-kali buat. Itu yang dipanggil wirid. Tuan-tuan, solat ni kata tertentu sepatutnya memang sampailah mi'raj kepada Allah ni. Tapi kita tak nak kira dah. Ni kata kita nak kira ni. Nah, jelas. Jadi janganlah bersoal kata banyak amal. Sebenarnya kita bukan nak kejar banyak amal. Kita kena banyak kali beramal. Soalan banyak kali solat sampai berkualiti. Baik. Sebab tu matematik Allah. Ni kita cerita dulu matematik Allah. Matematik Allah campur dengan sunat. Ini kiranya wajib tau. Yang wajib, sunat, wajib tak selesai, sunat tak kira. Tolak tepi lu yang sunat ni. Ciri yang wajib tu. Banyak kali solat sampai berkualiti. Baik. Matematik Allah sebab tu Allah tak tengok yang banyak kali. Itu namanya rahmat. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Allah nak tengok yang berkualiti. Bukan yang banyak kali. Tahu dah kamu banyak kali buat. Tapi belum tentu berkualiti. Dan siapa kata yang dia bendabik dada. Saya Ustaz, setakat solat ni semua kualiti. Itu tak kualiti. Rosak terus. Bang kata tadi, Cikgu Amir, Ustaz, boleh tak kata boleh rasa kita ni berpahala ke dosa? Nak rasa berpahala atau dosa, ulama kata, yang solat tak rasa solat. Berpahala lah tu. Macam mana tu? Nak rasa solat tapi tak solat.
Tapi kalau tak solat, teruk lagi. Tak payahlah rasa apa lagi lah. Itu langsung tak ada rasa lah. Buat yang sunat. Jangan pergi ke situ dulu. Ceritanya, yang sunat ni, yang sunat ni setelah wajib dah sempurna, barulah tampung. Anda kena faham, Zaujah Amin. Dia kena faham dulu ya. Bab ni pun kena faham. Ni fardu ain ni, wajib dan sunat. Baik, sunat ni, wajib ni setelah sempurna wajib. Barulah sunat menampung. Macam mana nak dikira wajib? Apa maksud sempurna wajib ni? Sempurna yang wajib ini adalah anda menjaga sehabis baik. Sempurna ni bukan maksud perfect. Sempurna ni maksudnya anda sempurnakan yang wajib. Bukan sempurna Anda sempurnakan yang wajib. Jaga yang wajib. Kemudian anda buat yang sunat. Pahala wajib ni ada. Ada pahala. Ada pahala. Tambah lagi pahala. Dia bagi tampung, bukan kata wajib ni cacat. Wajib ni cacat. Tampung sunat, jadi sempurna. Anda kena faham. Amalan wajib yang cacat, silap lagi bulan, rukun tak sempurna, perbuatan tak sempurna. Lafaz tak sempurna, bukan kata cacat lagi, tak diterima. Macam mana nak sunat ni masuk? Sebab syarat untuk pahala sunat dikira, mesti wajib itu ada. Wajib ini, sunat tampung. Contoh. Ni jelas lagi. Kadang-kadang kita duk faham buat yang sunat, kemudian yang wajib tak sempurna tak apa. Nanti sunat cover. Dia memang cover, dia macam ni. Okey, saya mudahkan fahaman. Okey. Solat. Solat ni wajib, bukan satu wajib, fardu. Solat wajib fardu. Wajib solat, kemudian anda awal waktu. Awal waktu. Jemaah pula tu. Lepas tu ada perbuatan-perbuatan sunat pula tu. Dalam solat. Nampak tak? Wajib ni anda sempurnakan. Wajib tetap sempurnakan. Ditambah dengan sunat jemaah. Dia bukan berpisah-pisah tu. Sebenarnya satu pakej. Satu pakej. Jadi sebab tu bila kata solat awal waktu, pada tu dah ada sunat dah. Jadi pahala yang wajib tadi selesai. Sebab wajib, pahala wajib, basic. Jadi pelaburan asas, nak tambah pelaburan asas, kenalah ada sunat. Jadi ceritanya, saya nak tekankan yang wajib ni dulu. Nak bagi tahunya, selagi mana wajib tak diterima oleh Allah SWT, tak ikhlas, jangan mimpi yang sunat. Tapi tak bermakna meninggalkan yang sunat. Anda kena faham. Contoh lagi, contoh. Ni, solat rawatib. Okay. Ini kita ambil bulan Ramadan tarawih. Dia pergi buat tarawih. Sekali rawatib tak buat. Macam mana tu? Silap yang lagi cerdik, buat tarawih, isyak tak buat lagi. Dia lambat isyak. Tengok datang-datang imam dah solat, dia bantai tarawih dulu ni. Macam mana ni? Wajib tak selesai lagi. Dalam wajib, dalam sunat pula ada keutamaan pula. Ada sunat muakkadah yang dituntut. Ini kalau cerita buat hukum lah. Sekarang ni saya tak nak mendetailkan pasal yang hukum tadi. Saya nak cerita tentang kualiti pahala dulu. Boleh ya? Kalau dalam bab hukum, perbahasan fikih lah. Detail lah. Mungkin ustaz yang lebih mahir dalam bab ini. Cuma secara asasnya kita kena faham.
Jangan tinggal sunat yang dituntut, contoh rawatib. So, rawatib, solat ba'diyah, qabliyah ni dituntut. Tiba-tiba kita tinggalkan yang itu. Baik. Jadi sekarang ni, berbalik kepada perbahasan kita, saya nak cerita tentang apa? Ni dulu. Kita fokus kat sini dulu. Apa ni? Amalan bukan yang banyak. Dia Cikgu Amir, kalau ikut pada hukum tak habis kodok ni, memang tak selesai yang wajib, tak terangkat yang sunat. Jadi dia kena balance. Sekiranya kita tak tahu berapa amount tu, maka kita kena niatkan. Dalam amount yang kita dok yakin berapa kita tinggal tu, terus je kita buat. Dia tanpa kita meninggalkan tu lah. Yang sunat tu, nak tunggu selesai, kita tak tahu berapa. Jadi buat dua-dua sekali. Dia serentak, dia kena buat. Utamakan qada dulu, kemudian sunat. Macam tu. Kalau sedar macam, dulu banyak tinggal kan, tapi dah tak tahu berapa, jadi teruskan saja buat. Jadikan macam amalan rutin. Amalan rutin macam sunat lah, ba'diyah, qabliyah tu. Tapi kena tahu ni, sebab dia tahu dia banyak tinggal solat. Jadi, lepas katalah zuhur. Lepas zuhur, dia solat zuhur lagi. Sebab niat qada pula. Kemudian baru ba'diyah. Ada. Itu yang bagi yakin dia banyak tinggal. Tapi kalau dia tahu berapa amount dia tinggal, katalah dia tinggal 5 waktu, 5 kali. Waktu ada hal-hal yang dia tahu, dia dah, kalau dah tahu amount, lagi jelas kena selesaikan dulu. Nampak? Baik, sekarang ni, sebab itu dalam contoh tarawih ni, dia mendidik kita untuk jaga ba'diyah, qabliyah, rawatib itu sebenarnya. Sebenarnya kita jaga yang sunat yang utama, kemudian jaga wajib sempurna, insya-Allah. Kan? Tapi ceritanya sekarang ni, kita tak jaga pahala ni. Kita tak jaga pahala ni. Kita sibuk beramal tapi tak jaga pahala. Perumpamaan mudah, macam puasa. Puasa Nabi kata, hanya dapat penat, lapar dan dahaga je. Boleh jadi tak dekat amalan yang lain? Boleh. Hanya dapat penat solat je, pahala tak ada. Hanya dapat penat solat, penat buat saja, pahala tak ada. Sebab apa? Dia tak jaga pahala. Jadi tak jaga pahala. Sebab itu, setiap amalan, contoh solat, disertai dengan istighfar. Istighfar itu sebenarnya nak cover mana-mana kelompongan sebenarnya tadi. Bukan sekadar nak cover yang sunat tadi. Sunat tak boleh cover yang tak tercover dengan sunat dengan dosa. Dosa ni kena istighfar dan kena ganti dengan yang buat kewajipan tu juga. Buat sunat qabliyah tak buat ba'diyah. Jadi tak? Dia bukan macam tu pun saja. Dah tahu qabliyah, buatlah ba'diyah sekali. Macam dia jadi tak jadi. Dia kena satu set lah. Pakai seluar, baju tak pakai. Jadi tak? Pakai baju, seluar tak pakai. Jadi tak? Mana maunya. Mana itu pilih-pilih amal. Amal jangan pilih-pilih. Amal kena buat semua. Poin yang saya nak cerita sekarang ni, malam ni, matematik pahala ni kita nak kira ni. Saya nak tumpu pada Allah SWT. Tengok ya. Dosa dan pahala ni ada kiraan, tapi bukan sampai kita berkira-kira nak buat. Dapat ke tidak? Dapat ke? Boleh ke? Jangan. Itu salah. Itu salah. Buat saja. Yakin dengan Allah atas setiap ganjaran. Pahala bukan kita tentu. Bukan kita tentu. Tapi kita yakin. Kita kena husnuzan dengan Allah SWT. Caranya, lepas setiap amalan, kita istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, banyaknya kurang tadi, Ya Allah. Terutama solat yang wajib. Lepas solat, kita istighfar. Baik, clear. Baik, sekarang ni kita nak cerita apa? Dosa dan pahala amalan yang jangan disangka. Sebab dosa pahala dia boleh duduk dekat amalan juga. Amalan yang wajib ni dia boleh ada dosa. Boleh jelas tuan-tuan? Apa kata kat sini? Dosa pahala ni dia fleksibel. Dia boleh ada kat mana-mana tuan-tuan. Baik. Boleh jadi dosa tu ada dekat yang wajib. Boleh jadi pahala tu ada dekat yang dosa. Macam mana Ustaz? Pahala boleh ada dekat dosa?
Apa dia? Ada buat dosa dan istighfar, dapat pahala. Tu. Buat dosa ni istighfar, astaghfirullahalazim ya Allah. Dapat pahala. Sebab dosa tu nak buat tapi tak dikira lagi oleh Allah. Cepat-cepat kita minta ampun. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirah. Astaghfirullah. Sebab memang kita khata'. Kita ni memang tak lagi daripada dosa. Tak lagi. Memang kadang-kadang dia tergelincir, tergeliat. Macam-macam kita yang kita lakukan ini. Tetapi apa yang kita kena pastikan adalah kita seringkali tidak terlepas daripada untuk istighfar itu. Contoh, kan? Taubat. Contoh, kullu abna adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Rawahu Tirmizi. Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Nampak? Sebab itu boleh jadi yang dekat pahala tu ada dosa, boleh jadi yang dekat dosa tu ada pahala. Boleh faham tuan-tuan? Boleh jelas? Sebab tu jangan kita suka-suka nak hukum orang. Ni kita belajar bab pahala ni. Ni bukan amal lagi tau. Ni pahala, nak faham tentang pahala ni. Tuan-tuan, sempat saya dengan almarhum Datuk Abah Sandin Al-Hafiz. Nanti saya nak cerita, ada masa nak cerita tentang titian sirat. Apa yang almarhum pernah ceritakan satu ketika dahulu. Waktu tu nak kereta tau kat Kelantan. Dia kata apa? Jadi saya bacakan hadis tentang gandaan pahala. Beliau kata apa? Kita ni, kalau tak masuk syurga memang sajalah kata. Semua pahala saja kata. Pahala saja katanya. Kalau tak masuk syurga, jahat sungguh kita. Punya confident hati saya cakap. Confident tu. Dalam hati kita kena diam lah. Ya tu, betul tu. Cakap, ish. Dia cakap, tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia kawan tak betul tuan-tuan. Bila kita tengok sekejap lagi, memang saja tuan. Kalau tak masuk syurga, memang saja. Sendiri yang tak nak. Masya Allah. Sebab, punyalah Allah SWT memberi jalan pahala seluar langit bumi, rahmat. Contoh, tengok. Amal yang banyak tak dikira lagi. Bagus tak amal yang banyak tak dikira? Baguslah tuan-tuan. Cuba kalau Allah kira yang banyak. Macam mana kira orang yang tak boleh buat yang banyak? Fair tuan-tuan. Adil di sisi Allah. Tapi yang dibuat banyak kali tu Ustaz, adil juga di sisi Allah. Kalau dia buat banyak kali dan berkualiti, kiralah pahala juga. Tapi Allah tidaklah kira yang banyak terus. Banyak ni. Dia bukan macam kita tuan, cara kita ni nampak banyak dia untung, banyak untung. Dah Allah Taala tak kira yang banyak sebab Allah tak perlukan amal. Tu cara dia. Jadi amalan yang banyak. Jadi jangan sedih kalau amalan tak banyak. Jangan selesa kalau amalan banyak. Kan adil tu. Jadi kita tak tahu nak duduk kat mana. Jadi nak duduk kat mana? Duduk kat Allah lah. Harap kat Allah. Harap dekat Allah. Harap Allah terima amalan. Malah ulama' cerita bagi tahu ciri orang yang diterima amal tak rasa beramal. Tak rasa banyak. Walaupun nampak banyak. Sebab tu hati-hati jangan buat dan tu. Tik. Dan. Dan. Dia ada set. Dia ada ni tu. Buat gitu. Right. Dahsyat. Bahaya tuan. Nana pula penuh di right. Allah. Dia kita hisap ni tuan-tuan. Hisap dosa pahala. Bukan hisap amal sebenarnya. Amal ni Allah kira. Dosa pahala tu kita kena renung. Bukannya kita takut nak tik tu sebenarnya. Sebab jangan tik selagi tak dikira pahala. Macam mana? Lain sekali takut nak tik. Tutup je checklist tu. Allah takutlah nak tik ni. Tutup pelan-pelan tutup. Nyorok bawah bantal. Ya Allah tak reti nak cek tik-tik ni. Tak reti. Takut. Tapi ada orang nak buat. Buatlah. Kalau dia boleh, dia terror tu, tak apalah. Taklah kita halang. Tapi, cenderung nak rasa banyak tu. Sebab kita bincang malam ni apa? Amalan yang banyak, matematik.
Pahala ni bukan kira yang banyak, amal. Sebetulnya nak dikira tu kekurangan pada perbuatan. Perbuatan kita, dosa mulut kita, lalai kita, bukannya list kadar amalan perbuatan yang nampak je. Yang dan tahajud dan puasa, dan buang iri, dengki, cemburu dah dan dah. Itu dah dan tak cemburu, dan tak iri. Dah buat belum? Dan sangka buruk, dah tak sangka lah, sangka baik. Oh, yang syariat dan lah, yang hakikat. Kita perlu buat amalan yang banyak, bukan amalan yang banyak pun baik. Tak habis cerita ni, jap. Kita kena buat banyak kali, bukan amalan yang banyak. Saya ulang sekali. Amalan banyak kali, amalan berkali-kali. Amalan berkali-kali. Tapi itulah biasa kita ditekankan amal yang banyak, amal yang banyak. Tukar kepada checklist dosa Ustaz. Mantap cikgu. Itu sebenarnya apa yang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu buat. Hasibu qabla an tatuhasabu. List dosa, list dosa. Ada satu amalan tu tuan-tuan. Ada satu guru ni di Melaka. Dia bagi amalan 50,000 kali istighfar tuan-tuan. Siapa nak buat? Kita rasa macam banyak 50,000 kali istighfar. Paling basic astagfirullah. Dia suruh buat astagfirullah 50,000 kali. Bila habis 50,000 kali, kita rasa habis ke dosa kita? Rupanya dia nak ajar beristighfar 50,000 kali ni sepatutnya sebanyak dosa kamu. Sampai 50,000 kali juga. Kalaulah tadi, cuba cek kiraan solat, waktu solat tadi 54,000. Okey. Cuba kita buat matematik seram sikit. 54,750 kali tadi. Ini ada waktu tuan-tuan. Ada waktu. Baik, kalau dosa hati tuan, yang tanpa ada batas waktu, berapa ribu kali kita buat dosa. Daripada akil balik, katalah 15 tahun, sehinggalah, katalah 40 tahun. Dosa waktu ni pahala 54,000 ni. Okey, katalah. Ini perbuatan. Kita boleh kira. Dia boleh nampak. Kalau dosa hati nak kira macam mana? Berapa ribu kali meter jalan ni? Ini waktu ada per detik, per jam dia. Ini nafas. Sebab tu mana yang ada sifat-sifat mazmumah, dengki, cemburu, khianat ni, cinta dunia, hubbud dunia, itu pergi pada sifat mazmumah. Selagi mana bersarang dalam hati ni, berapa kali dosa ni ada. Running meter macam pipe bocor. Running. Oh, jangan main. Nak pula dosa jahil, biar diri dalam kejahilan. Oh, jangan bawa main tuan-tuan. Itu yang Nabi kata tadi dalam Rawahu Tirmizi tadi. Rawahu Tirmizi, kullu abna Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Dan Adam tu bersalah. Maksudnya tak lepas pada kesalahan. Baik. Apa tujuan kita kira bila kita nampak macam ni? Sebab kita nak berharap kepada Allah. Allah je yang boleh hapuskan dosa kita. Itulah ada sifat maha pengampun. Maha. Tuan-tuan, beginilah. Contoh ya, kita ambil tamsil. Pengampun. Tuan-tuan, kita cerita tentang tamsilan. Kita hutang banyak sangat tuan-tuan. Sampai infinity lah. Siapa boleh bayar ibaratnya? Dia je boleh bayar. Sampai tak terkira lah hutang ni. Kita kena cari orang yang betul-betul berharta betul lah yang boleh bayar. Jadi sebab itu, bila dosa kita ni memang unlimited access punya dosa. Sebab tu kita berhajat kepada Allah, Maha Pengampun. Kalau tidak, kita tak berhajat kepada Allah. Tuan. Macam mana anda nak berhajat kepada Maha Pengampun? Sedangkan anda tak rasa berdosa.
Nah, macam mana kita duk rasa macam kita, sebab tu amal ni bukan dikira dengan anda banyak. Sebab kalau kira dosa pahala ni, memang tak terkira dengan amal. Ha? Ustaz, adakah tahap awal itu bila seorang lakukan amalan bermula tahap pasaan, kemudian istiqamah, kemudian automatik lakukan amal tersebut sehingga seperti tak dapat apa automatik? Jika adakah dikatakan wajib pada seorang itu perlu qada ambil sunat tersebut kerana sudah kebiasaan? Dia tak ada istilah qada pada yang sunat. Itu jangan tambah-tambah benda yang tak ada. Dia tak ada istilah qada pada yang sunat. Yang sunat amalan tu. Okey, baik. Jadi bila kita nak bentuk amalan ni, dia dengan kesedaran. Dia bukan dengan paksaan sebenarnya. Sebab kita masuk Islam pun la ikraha fid din, tiada paksaan. Agama ni bermula dengan kerelaan. Jadi kita cuma sekarang ni duk bertembung dengan keduniaan. Saya tulis kat sini ya. Sebab topik dosa pahala ni banyak tuan-tuan. Konok kalau kita bincang betul-betul. Dia begini. Kita jadi terpaksa ni. Katalah terpaksa amal. Sebenarnya bukan suruh nak cerita amal ni. Kita nak suruh, Allah nak suruh kita kejar pahala. Jadi mediumnya amal. Baik, kita nak pahala ni tak nampak, gaib. Jadi kita duk terpaksa ni sebab kita duk bertembung dengan dunia. Tu je cerita. Dunia ni pula harta. Jadi kita berbelah bagi, kita nak buat amal yang nak dapat pahala tak nampak ni, atau kita nak bagi masa dekat dunia yang nampak hasil harta, kemudian kita buat pahala. Nampak dia macam tu. Kadang-kadang kita terperangkap kat sini. Sebab itu, kita bila sebut tentang Islam, itu menyerah. Islam tu masuk menyerah diri kepada siapa? Allah. Sebab tu kita kena jadi hamba Allah, membersihkan hati, jadi hamba supaya hilang tak terpaksa. Kita tak ada istilah terpaksa sepatutnya. Sebab masuk Islam pun dengan rela. La ikraha fiddin, rela. Tapi sebab apa? Sebab kita duk nampak dunia tu yang jadi terpaksa. Terpaksa nak buat. Saya kena paksa sebab kita nampak dunia. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini pecahan lah. Selingan kita cerita bab terpaksa, kita cerita bab keadaan tadi ni. Apa yang kita nak bincangkan berbalik kepada matematik tadi. Balik pada ni dulu. Fokus tuan-tuan. Kita fokus balik kepada kaedah pelaksanaan. Baik. Anggaplah kita ni macam tak pernah buat apa-apa lagi. Zero. Kosong. Okay. Macam mana kita nak start tuan-tuan? Ni pun satu rahmat Allah lah. Allah SWT ni tuan-tuan, sentiasa memberi kita peluang yang baru. Itu yang satu hebat Allah Ta'ala. Sebab tu setiap orang diberikan peluang untuk taubatan nasuha. Setiap orang diberikan peluang, contoh setiap tahun ada contoh Lailatul Qadar. Ada je pembaruan dalam hidup ni. Apatah lagi bila bertemu dengan kebenaran, pembaharuan. Dan pernah satu ketika saya tulis, apa ciri ataupun keadaan Allah terima kita yang sekarang ni. Apabila Allah letakkan diri kita yang sekarang, sedangkan dulu kita ni jenis yang tak jaga solat, tak jaga contoh kan. Kita mungkin tiba-tiba sekarang kita macam ni. Maknanya itu satu penerimaan dah Allah buat dah sebenarnya. Kita dah mula berubah hidup kita tu. Baik, tak apa. Baik, mari kita tengok balik. Sekarang kita nak faham ni, amalan dengan pahala ni tuan-tuan. Kita nak faham ni. Sekarang ni, amalan yang banyak itu bukan sasaran. Terus faham macam tu. Kita nak amalan yang berkualiti. Ingat, ini Iblis cukup suka bab ni. Iblis ni cukup dia nak talbis kat sini. Dia suka buat kita kerja banyak amal sebenarnya. Dia lah yang duk perangat orang suruh banyak amal tanpa berfikir kualiti ni. Dan sekali banyak beramal, ana khairu minhu. Allahu Akbar. Penat-penat beramal tuan. Habis-habis kat situ je.
Okay, sekarang ni tak nak kita tertipu dengan amalan itu. Jadi kita kena tahu konsep beramal. Sebab kita nak cerita bab pahala. Bila kita sebut tentang pahala, baru kita boleh ejah balik tentang amalan. Kita boleh ejah balik tentang amalan, kefahaman. Baik. Sekarang kita nak beramal yang berkualiti. Tengok. Kalau kita kait dengan solat tadi, 54,000 kali kita solat, tuan. 54,750 kali. Ini jangan tinggal, jangan tinggal. Buat. Sebab tu jangan tunggu sempurna, jangan tunggu ikhlas, jangan tunggu. Itu kerja hati. Sempurna rukun, sah dia yang penting, kemudian jangan tinggal. Buat dia konsisten. Baik. Sekarang ni, targetnya pula nak berkualiti. Sebab Allah tak kira, sekiranya banyak tapi tak ada kualiti. Tapi kita nak berkualiti, kena buat banyak kali. Okay. Poin ni sekarang adalah banyak kali amal. Amalan ni sikit, solat ni satu je amal. Ni kata amal yang sedikit ni. Katalah solat 5 waktu. Banyak kali solat 5 waktu, kita fokus 5 waktu ni awal waktu. Kita fokus 5 waktu awal waktu. Katalah. Baik, kita fokus awal waktu 5 waktu sampai berkualiti. Macam mana nak tahu berkualiti ni? Berkualiti ni, buat kata tadi Cikgu Amir kata, macam mana Ustaz nak rasakan berkualiti ni? Apabila kita mula ada dapat, apa kita bincang kemarin, saya tulis balik ke sini. Kualiti ni cerita tentang ikhlas kan? Dia tenang. Dia bahagia. Dia gembira. Ini sifat-sifat ni. Dengan amalan itu. Contoh dengan solat ni, dia seronok. Tuan. Orang seronok ni dia tak terasa. Dia tak terasa. Dia next. Okay, next. Seronok kan? Orang yang seronok buat, dia tak terasa dia buat banyak. Orang yang terpaksa buat, tu rasa, banyak kali lah, sampai bila ni? Ni, kuliah setiap malam, sampai bila nak habis? Itu tak ikhlas tu. Ataupun, saya ikhlas tak? Tak payah sebut. Kamu seronok tidak? Gembira tidak? Tenang tidak? Ini antara ciri pahala. Sebab kata Cikgu Amir, bagaimana nak rasa pahala tadi Ustaz? Dia bahagia, dia tenang, dia seronok dengan amalan tu. Dan yang lebih besar tuan-tuan, kehidupan tu kalau jadi amalan, dia tenang, dia bahagia, dia gembira dengan kehidupan itu. Berbalik persoalan anxiety tadi. Kehidupan ni katalah dijadikan ladang pahala. Kehidupan dia pahala tuan-tuan. Dia tenang, dia bahagia, dia gembira dengan kehidupan dia. Susah pun bahagia, senang pun bahagia. Sebab apa? Pahala. Tu dia cerita dia. Itu cerita dia. Sebab tu kita didedahkan dengan berkali-kali. Berkali-kali itu bukannya banyak pada sudut amount. Tapi kita nak tekankan tentang betapa kita sampai ke tahap itu, kita akan gembira tuan-tuan. Itu yang dikira oleh Allah. Adilnya Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah Ta'ala. Ini yang kita nak. Bayangkan anda tutup aurat seronok, pakai baju longgar seronok, taat dengan suami seronok, didik isteri seronok, beli barang dapur seronok, kan? Berdengar kuliah seronok, dia mula dah seronok tu, dia dah mula meresap. Masya Allah. Dia nak seronok tu. Seronok tu bukan sebab ada kawan-kawan. Dah dijemaah ke, seronok sebab ustaz sampai best ke. Kadang-kadang ustaz tu jangan biasa je. Tapi dia Allah. Tu. Sebab tu Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
Wa basyiril ladzina amanu. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nampak tidak? Ya benar Puan Sanara. Allah pandang kesusahan kita. Sungguh-sungguh untuk Allah pandang. Kalau betul kita susah-susah, penat-penat untuk taat, penat-penat untuk ikhmat, sungguh-sungguh kita dah faham malam ni. Aku buat ni, aku nak belajar ikhlas. Walaupun ikhlas aku tak tahu lagi macam mana. Ya Allah, kurniakan. Ingat, ikhlas itu kurniaan Allah. Buat je lah. Jadi, jangan berhenti. Sebab tu kita kuliah malam tak henti-henti. Sebab apa? Nak didik lah diri tu. Sebab tu solat tak berhenti-henti. Mana boleh berhenti? Nah begitu tuan-tuan. Jadi, berbalik kepada pahala tadi, maknanya pahala itu apabila anda seronok dah, tenang dah anda buat perkara itu. Sebab tu tak ada kesedihan pada amalan-amalan ni, dia tak ada sedih. Sedih tu kat dosa. Kalau anda buat baik, buat khidmat, tiba-tiba anda menangis, aduh orang tak hargai saya, orang tak gini. Maknanya belum lagi tu. Kalau masih anda beremosi di dalam beramal, berbuat baik, masih lagi terasa tak dihargai, menangis, ini banyak lagi beramal emosi, jauh lagi lah. Ataupun anda beramal dan contoh kan, anda ada checklist amal ni. Ada checklist amal dan. Tik. Tiba-tiba Allah uji, nangis, sedih. Menangis dengan dunia. Ni amalan banyak ni. Bimbang-bimbang amalan ni tiada dia memberi pahala. Sebab dia tidak gembira. Menangisi dunia. Hati-hati. Sebab tu amalan ni perlu diuji. Diuji dengan keimanan. Pahala ni iman. Amalan ni perbuatan, syariat. Lagi-lagi amalannya nampak. Masih syariat. Masih nampak. Nak uji hakikat. Allah ujilah kehidupan dunia. Jadi berbalik kepada yang ditanya soal anxiety ni. Ini saya jawab ringkas lah. Sebab kita dah cerita detail lah sebelum ni. Mudah cerita. Apabila pahala tidak mampu menampung dia daripada sedih dunia. Ingat, perasaan memang ada. Kita tak nafikan. Islam tidak menafikan perasaan manusia. Islam menyantuni perasaan manusia. Tetapi peranan pahala ni, apabila sekiranya dia beramal, itu benar kaedah dia, manhaj dia, maka berhasil dia mendapat pahala, dia mampu menghalang diri dia daripada menangisi hal-hal keduniaan. Jadi pahala dia menjadi protektor dia. Kat dunia lagi dia dah terhalang untuk menangisi keduniaan. Sebab apa? Pahala tuan-tuan. Ini orang beriman je ada benda-benda macam ni. Tak usah cerita dengan orang yang tak beriman tuan-tuan. Perbincangan kita langit dengan bumi kalau dia tu bukan jenis orang beriman. Sebab tu Allah mengatakan dalam Quran surah wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Tengok, semua rugi kecuali orang yang beriman. Kalau rugi menangis kan tuan-tuan. Kalau tak rugi maknanya tersenyum kan. Sebab tu tidak hairanlah dalam ujian Allah akan nyatakan pada setiap ujian itu, contoh dalam surah Al-Baqarah 155, ujung-ujung daripada ayat itu wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Dan kebanyakan kita duk faham sabar ni sedih. Tetapi iman kata sabar tu gembira. Ustaz, macam mana boleh kesabar tu dia gembira? Sebab dia dapat pahala. Dia sabar, dia ada pahala. Pahala tu buat dia gembira. Ada orang dia tak sabar, dia sabar riah je. Dia sabar riah dia sedih lah kat sini. Dia pressure lah kat sini. Dia tertekan lah kat sini. Dia anxiety ke apa, ikutlah bahasa dia. Sebab dia tak sabar. Orang yang betul sabar, dia dapat pahala. Pahala tu gembira. Allah kata,
falahum ajruhum inda rabbihim. Al-Baqarah ayat 62. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pahala yang banyak di sisi mereka, tiada pula ketakutan, kebimbangan. Tak ada. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau dia tak sabar, Allah tak bersama dia. Kalau Allah tak bersama dia, tiadalah apa yang ada pada diri dia. Nothing. Zero. Tak ada apa-apa. Bayangkan tuan-tuan. Nampak peranan pahala itu. Jadi maknanya, jadi hati-hati. Sebab tu jangan dikejar amalan yang banyak. Jadi kejarlah kepada banyak kali beramal sehingga mencapai tahapan mukhlisin. Mukhlisin lahuddin. Tak kisah kalau anda nak banyak beramal, silakan. Tak ada halangan. Tapi janganlah tumpu yang banyak tanpa ada kualiti. Umur wadudah. Memang benar, tepat sekali Ustaz tu kata. Sebab begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur ini, sabar juga dikaitkan dengan syukur. Bagaimana nak bersedih? Contoh, syukur sama dengan tambah. Bahasa mudahlah, kita katalah saya ambil tamsil makan. Anda tak habis lagi makan, tambah lagi makan. Soalan, bila rasa nak sedih tak ada makan? Tak ada masa. Macam itulah. Syukur tu gembira. Bila masa nak sedih, kalau setiap habis nak gembira, tambah lagi gembira. Agak-agak macam nak habis, tambah lagi gembira. Dan bila nak sedih? Subhanallah. Ini perbincangan-perbincangan yang mesti mencapai kepada perbincangan yang benar-benar mencari kualiti dalam beramal. Nampak? Baik jemaah jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi matematik kepada dosa pahala ni bukanlah diukur pada yang banyak. Bukan yang banyak amal. Kesimpulan dia. Tapi amal banyak. Amal banyak ke? Tak. Amal banyak kali. Itu je. Tambah kat situ je. Ini dinamakan istiqomah. Bukan banyak amal. Banyak amal ni sekali tak boleh istiqomah. Dia sekali je beramal. Banyak. Lepas tu berhenti. Itu bukan kira banyak kali. Itu banyak amal sajalah. Dia amal banyak kali ni sikit. Konsisten. Ini hadis jelas. Allah suka orang yang sikit dan konsisten, Nabi kata. Habis cerita. Jadi jangan tertipu lah dengan yang banyak. Itu saja ceritanya. Jadi jangan sedihlah dengan orang kata dengan keadaan apa yang ada sekarang ni. Allah Maha Adil. Syukuri setiap amalan yang ada. Appreciate amalan yang ada walaupun sikit. Baik, kesimpulan. Nanti kita sambung pada siri yang seterusnya. Dalam satu hadis Nabi SAW. Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu indahu asyrata hasanat ila 700 du'fin ila ad'afil katsirah. Wa man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanata kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Ini antara CP dia tuan-tuan. Barang siapa yang bermaksud, barang siapa yang berniat faman hamma bihasanah, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'miluha, tapi ia belum melakukannya. Nampak? Katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah akan menuliskan baginya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikanlah. Jika ia melakukannya. Fa in huwa hamma biha fa'amalha
katabahallahu lahu indahu asyara hasanat. Jika ia melakukannya, maka Allah akan menuliskan baginya 10 hingga ila 700 dhifin, sehingga 700 kebaikan yang berlipat. Nampak? Satu, ni kata almarhum kata, satu kebaikan 10 hingga 700 infinity. Ya Allah, rahmat Allah. Tu yang jagi kita tutup, jagi dengan timbangan. Sikit lagi. Untuk sisi ni. Ni ada sambungan nanti. Baik. Tu, satu ni niat ni. Dia niat dia. Niat je satu kebaikan, Allah catatkan satu kebaikan. Sempurna. Berapa? Wallahualam di sisi Allah bagaimana kiraan dia. Dan kalau dia buat berdasarkan apa yang dia niat tadi. Allah kata, Nabi bagi tahu 10 hingga 700. Ini tergantung kepada Allah Ta'ala untuk gandakan. Makna satu nisbah 10 ke 700 lah. Nampak? Baik. Berbeza pula dengan dosa. Ni. Sebaliknya, jika ia berniat, ni. Wa man hamma bisayyi'ati falam ya'malha. Jika ia berniat melakukan kejahatan, dia niat ni pahala. Ni dosa. Dia niat nak buat jahat. Kemudian falam ya'malha katabahallahu lahu. Kemudian ia tidak mengerjakan dosa tu. Dia niat nak buat, kemudian tak jadi buat. Maka Allah, sebab ia berniat melakukan kejahatan tapi ia tidak mengerjakannya, maka akan ditulis baginya satu kebaikan. Allah. Dia niat nak buat dosa. Dia niat nak tinggalkan kuliah. Sebab saja malas. Malaslah dengan malam ni. Bukan ada apa-apa pun. Ada malas. Dia ada malas tu. Dosa tu. Tapi belum lagi dikira dosa. Selagi dia tak buat lah. Dia niat baru. Kemudian dia tak jadi buat. Dengarlah balik kuliah, Ustaz. Dosa tadi tak dikira. Malah dia meninggalkan dosa itu pula, Allah tambah satu kebaikan. Niat tadi tak kira. Dia niat nak buat dosa, kosong. Tapi dia tinggalkan niat tadi, maksudnya dia niat nak buat kosong, dia tinggalkan niat tadi, tak jadi nak buat, Allah bagi satu kebaikan. Masya Allah. Nampak? Dan maka ditulis bagi satu kebaikan. Jika ia melakukannya, maka Allah akan mencatatkan. Ini nak. Kalau dia niat tadi buat, dia niat nak buat jahat, kemudian dia buat jahat. Nabi kata apa? Dan Nabi beritahu, fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Masya Allah. Ini rahmat untuk umat Nabi tau. Umat Nabi SAW. Dia niat nak buat jahat, tak buat, dia tinggal dapat satu kebaikan. Sekiranya dia buat. Allah hanya catat satu je kejahatan. Satu. Apa bentuk kejahatan? Jangan tanyalah. Melainkan syirik. Melainkan syirik. Memang kita cerita tentang dosa besar. Besar berapa kita tak tahu sebenarnya sisi Allah. Tapi di sini, nisbah satu. Ini almarhum kata ni. Tuan-tuan tengok. Kalau dia ada 10 kejahatan, mana nisbah dia 10. Ini matematik ni. Kalau dia ada 10 kebaikan, ni kebaikan. Bawah ni kebaikan. Berapa tuan-tuan? Dia tak boleh jadi 10. Dia kena darab 10. 100. Soal, kenapa kena neraka pergi? Ini yang kata almarhum tadi. Jahat benar kamu ni. 10 kebaikan. 10 kejahatan.
Maknanya kita buat dosa yang sangat besar ni. Sampai hilang pahala ni. Dia kita bincang. Nampak? Ini rahmat Allah. Kalau anda buat 100 kebaikan, katalah darat 10 maintain. Ya Allah. Kalau anda buat 100 kejahatan, masih 100. Yang tak nak balik ke Allah tu dah kenapa? Itu ayat ni. Dah kata malas no tu rasa, saya tak layak Ustaz. Saya tak mampu. Apa tak mampunya? Allah dah bagi bonus besar-besaran ni. Sebab tu saya cakap, kalau betul lah kita ikut pengajian yang benar, iman yang benar, tak sempat nak sedih tuan. Cukuplah sedihkan dosanya sedia ada yang kita buat tu, sudah-sudah dah. Jangan nambah-nambah lagi sudah. Sebab tu Nabi kata, semua umatku masuk syurga, kecuali yang tak nak. Yang memang nak pilih neraka. Abang je lah masuk. Saya ni biarlah kat neraka. Allah sombong benar lah, ya Allah. Ustaz, jika qiyam kepada doa, ada kaitan tak? Doa yang lambat Allah makbulkan sebab Allah nak banyak pahala dengan banyak doa. Okey. Doa ni cikgu, sama juga. Kita letakkan doa, sama juga amal. Sama. Nisbah. Doa ni, apa pun cerita doa ni, dia adalah amalan. Dia adalah ibadah. Bila sebut ibadah, doa ni ada pahala tidak? Mestilah ada. Jadi, di sebalik hajat kita berdoa, jangan sampai kita tertipu dengan hajat kita. Sebab kita berdoa saja dah dapat pahala lah. Jadi, apa salahnya doa banyak kali? Kerana padanya itu ibadah, doalah banyak kali. Doa je lah banyak kali. Doa lagi-lagi doa. Doalah dengan yakin. Doa dengan yakin. Doa dengan yakin. Hajat tak tunai, jangan tengok hajat tu. Pahala dapat dah ketika kita berdoa. Masya Allah. Sebab doa itu adalah ibadah. Ra'sul ibadah, kata Nabi. Kepala bagi ibadah. Jadi, boleh dikaitkan tadi dengan cikgu. Tu Allah nak bagi pahala lah tu. Pahala doa, pahala merayu, pahala minta. Nah, boleh jadi bila hajat dah dapat, kita tak berdoa, dah hilang pahala yang besar. Sebab tu berdoa jangan sebab senang atau susah. Bab doa jangan sebab kita susah. Sebab kalau doa sebab susah, nanti bila senang tak ada doa dah. Ini masalah penyakit kalau buat tak faham ni. Berdoalah sebab kita hamba Allah. Doa sebab kita hamba. Habis cerita. Time susah, memanglah kena berdoa sebab kita berharap kepada Allah. Time senang pun kena doa berharap kepada Allah. Jangan bagi susah. Habis cerita. Dua-dua kita hamba harap pada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya nak bagi susah, tak ada daya nak bagi senang. Tu dia. Dua-dua kita tak ada daya. Sebab tu doa ni pengikat kita dengan kita sebagai hamba. Ni doa ni pengikat lah. Sebab tu tak boleh berhenti berdoa. Berdoa lah. Jangan tunggu tengok kabul hajat tak kabul ni. Doa ni adalah satu, kata Nabi SAW, siapa yang nak Allah tak suka orang tak doa, sombong. Itu je. Boleh jadi jatuh wajib lah. Kalau pada hukum ni. Cuma tak adalah ulama bahas hukum doa tu. Tapi ceritanya, Allah tak suka orang yang tak minta kepada Allah. Jadi kita ni makan fakir lillah. Itulah fakir itu. Kita ni penggemis di sisi Allah. Kita berharta pun penggemis lagi. Sebab apa? Takut habis harta tu kan. Ustaz, saya cadangkan bis time kuliah kita habis time berdoa. Habis time kuliah kita berdoa. Boleh insya-Allah. Khair. Boleh. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cadangkan juga tuan buat waktu kuliah terus berdoa. Sebab bakbo juga ni. Yang mana tengah duduk dalam kuliah ni, niatkan. Sebab time ini tengah makbul doa. Cuma nanti saya tutup lah dengan doa. Itu pun kena ingat. Saya selalu buat gitu. Mana-mana kalau dekat masjid tu, lagilah dekat masjid boleh itikaf kan. Boleh itikaf, lepas tu time kuliah. Doa, minta hajat. Doa ni, jangan pula tengah kuliah doa angkat tangan gitu. Menyanya.
Lintas dalam hati lah. Selawat, doa, puji Allah, puji, doa, minta hajat, apa-apa hajat. Sama lah juga dengan kuliah macam ni. Sebab tu jangan berhenti kalau kita ni banyak hajat. Terutama kita hajat sama Tok Syurga. Lagi tak jumpa syurga. Jangan berhentilah majlis ilmu. Itu cara dia. Baik. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala. Itu maha baik Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu rahmat Allah SWT. Khair. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah besok kita ada fitness kolbu. InsyaAllah jemput hadir kepada semua yang ada pada malam ni. Kita bincang juga pasal dosa pahala besok lagi. Pasal fitness kolbu ni. Macam mana pahala menguatkan jiwa. Itu besok kita cerita tentang fitness kolbu dalam tajuk kita pahala penguat jiwa. Macam mana kesan pahala ni sebenarnya dia menguatkan jiwa kita. Masya Allah. Dia menjadi antibody kepada jiwa. Macam mana badan tu makan vaksin, makan apa suplemen, tapi hati ni suplemen itulah pahala sebenarnya. Baik, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni Allah rahmati kita. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan saya dalam penyampaian, terkasar kata, terkurang bicara, terkurang sana sini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malamnya penuh barakah. InsyaAllah. InsyaAllah kita akhiri dengan sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita masih dalam suasana majlis ilmu ni, Allah terimalah segala apa yang kita hajat. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasifu su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masya'allahu la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa alimna bit takwil. Allahumma zidna ilma wa zugna fahma. Allah ya Rahman ya Rahim. Fatahu ya Alim. Ya Razzaq ya Wahhab ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Tuhan sekalian, alam selawat dan salam ke junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, dari setiap amalan yang kami lakukan ini ya Allah, kami berhajat pada ganjaran pahala-Mu ya Allah. Berikanlah, kurniakanlah kami pahala-Mu ya, pahala yang sebaik-baik di sisi kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, jika di kalangan kami ini ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah ya Allah. Jika di kalangan kami ini ada yang sedang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah ya Allah. Jika di kalangan kami ini ada yang sedang diuji dengan sempitan rezeki ya Allah, Kau lapangkanlah ya Allah. Kau permudahkanlah rezeki bagi mereka ini ya Allah. Ya Allah, semua kami ini hendak menjadi hamba-Mu yang taat ya Allah. Jauh sekali kami hendak menjadi hamba-Mu yang derhaka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, berikan kami kekuatan hati ya Allah. Kekuatan dalam kami untuk taat kepada-Mu ya Allah di saat akhir zaman yang begitu mencabar ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, tempatkan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang mendapat pertolongan dan petunjuk di akhir zaman ya Allah. Ya Allah, golongkan kami ya Allah. Jangan golongan-golongan yang sedikit ya Allah. Ini golongan-golongan yang sentiasa duduk dalam bantuan-Mu, dalam hidayah-Mu dan petunjuk-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami dalam keadaan kami susah dan terkapar-kapar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.